guni tak? Kalau simpan dalam guni, ini confirm boleh bagi terus macam cerita P.Ramlee tu. Satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau, dua untuk aku. Ini boleh. Tapi masalahnya, tak ada dah orang buat. Makcik seorang je buat itu. Dia nak pergi haji kan, dia letak dalam guni, lalas kena makan anak-anak. Biar je. Kan makcik tu kan? So kalau yang ini boleh bagi terus. Kereta ni, ini siap-siap zero down payment, bos. Kan? Full loan ni. Ini bank punya juga. Bini kena sambung bayar, betul? Melainkan bini bayar teruslah selonggok kan. Tapi bini tak kerja macam saya, bini tak kerja macam mana tu? Susah, bukan mudah tuan-tuan dan perempuan. Ini semua belum tentu sampai dekat kita punya waris cepat kilat. Ya? Ini isu dia. Sebab kematian itu datang tanpa kita rancang. Betul? Kalau malaikat maut telefon kan. Halo Ken, siapa tu? Kau tak kenal aku, esok kau kenal aku. Kau tunggulah, jam sekian-sekian aku datang katanya. Cakap jangan main-main ni kan. Nanti aku cakap lah kat kau tunggu je katanya. Kalau dia boleh call kita dahulu tak apa bos. Kan? Masalahnya dia tak boleh call kita betul. Dia datang terus je. Ini masalah yang kita kena rancang. Sebab kita tak tahu bila. Okey? Isu lagi satu adalah bagaimana anak-anak bawah umur. Yang mana mak ayah dia meninggal, anaknya kecil lagi. Macam mana nak urus tanah harta? Betul? Dia tak tahu pun ayah dia simpan duit bank mana. Tak pergi cari satu bank ke satu bank. Counter bank tu lebih tinggi daripada dia. Tak ada orang nak deal dengan dia. Dia boleh budak-budak. Ni kalau lah anak istimewa. Satu hal lagi. Adik saya ada seorang. Dia ada anak istimewa seorang. Dia macam ada mild apa tu? Autism tu kan. Dia duduk kampung, duduk kat Terengganu lah dia. Tapi dia cakap British tau. Slang dia. Ayah dia satu haram pun tak faham. Tapi anak dia boleh cakap English British accent. Semua-semua. Dia kata macam mana anak kau boleh cakap orang putih macam ni? Aku pun tak tahu dia. Pelik anak kau ni kan. Kau better check anak kau ni kan. Dia suka tengok kartun, BBC punya kartun semua tu kan. Dan TV kan apa sangat budak-budak buat, tengok TV je lah, tengok kartun. Salah dia check. Doktor kata memang ada sikit lah, dia kata very mild. Tapi mild pun kalau berlaku sesuatu pada adik saya, anak dia ni jagaan dia tak sama macam budak-budak lain tu. Sekolah lain, pemakanan lain, alergik lain, ubat lain, kehendak lain. Susah. Kalau tinggalkan kosong, orang yang nak menjaganya akan susah pun. Sebab dia akan kena keluarkan belanja yang lebih besar daripada anak-anak dia yang lain. Sedangkan ini hanya anak tumpang saja, betul? Tak silap akan bergaduh pula dengan bini dia kerana anak adik dia. Jadi that's why pentingnya kita kena ada bagi kesedaran pada diorang, especially yang ada anak istimewa ni. Ada yang saya buat taklimat, ada yang jawab kalau boleh saya nak anak saya mati dulu. Sebab dia tak sanggup nak dia mati dan orang lain tak boleh nak jaga anak dia. Tapi macam tu dia jawab. Saya kata janganlah macam tu. Anak kita pun nak hidup. Tak ada kurangnya. Cuma kita kena rancang macam itu. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ramai orang menunggu kita. Cuma bagaimana kita nak share the idea. Okey, nanti saya cerita lagi. Okey. Bagaimana pula hubungan dengan waris yang lain? Ini satu hal lagi. Yang saya tunjuk tadi lah pasal JJ tadi, isu dia adalah kerana mak mertua tak berapa baik, ada beradik husband kita pun kita tak berapa baik. Jadi bila husband kita meninggal dunia, baru kita tahu langit tinggi rendah. Sebab kita nak kena deal dengan dia orang. Dan dia orang akan mula berkira, dulu masa abang kau ada, kau main sombong kau. Banyak dalam filem-filem yang keluar dalam drama minggu ini dan sebagainya, betul? Kalau dia tengok abang boceh kan, semua orang gambar kan,
Bergaduh dengan siapa? Bergaduh dengan, kalau ikut tak ada kena-mengena pun ada. Why? Mungkin kerana hubungan pada ketika itu tak berapa bagus. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini masalah kita kena tolong settlekan. Ramai orang kat luar yang ada masalah ni. Saya tahu tuan-tuan pun tahu siapa di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang ada masalah ni. Dekat luar lah, kat sini semua baik dengan mertua. Tak masalah tengok muka jernih semua kan. Dekat luar tu kan, kalau muka muncul datang ofis, apa hal ni kau ada muncul ni? Mak betul aku datang. Oh, mak betul datang. Subuh-subuh tak kena lah. Aku tak serabut aku. Ya, terabut lah. Jadi lagi serabut nanti bila sebenarnya tak ada ataupun wife dah tak ada. Ya, sebab mereka ada hak dalam tu. Okey. Alright. Ini satu lagi, siapa kat sini? Ada? Mana? Miki? Nama apa tu? Miki. Sama dengan kucing saya. Tapi dia betina. Kucing saya kat rumah. Okey lah. Ini ada tak? Ini sayang, ada sayang tak? Nak ambil contoh. Ini lagi bahaya. Sebab bila mati nanti kan, isteri kita pertama ni duduklah mengaji kubur, betul? Sedih kehilangan suami. Datang isteri kedua yang muda ni kan, datang, adik, apa hal adik datang ke kuburan suami saya kan? Kak, ni pun suami yang saya juga adanya. Pensan bini yang pertama mati kat situ kok. Itu yang kita takut. Jadi puan-puan semua kan, jangan terlalu overconfident. Selagi ini barang jangan main-main. Ini barang jangan main-main. Sebab apa? Sebab ianya mudah hari ni. Pelis mudah pelis. Betul. Baru ni kan, siapa kahwin baru ni? Siapa Yuna kahwin kan mudah kan? Oh, mudah. Dan pelis, welcome siapa yang nak kahwin lagi. Dia kata kan, nak berpoligami. Kita menyenangkan benda yang baik katanya. Tak. Sabri Yunus tak poligami. Ini kalau yang lain ni nak poligami. Ini barang kalau tak settle masa hidup, susah tuan-tuan dan perempuan. Ya, bukan mudah. Hari tu saya ada tanya soalan dekat mana grup dah. Ada yang saya tanya, satu poligami, yang jantan. Saya nak tanya orang perempuan pula. Ada tak isteri kedua, ketiga, keempat kat sini? Ada? Tak ada? Oh, tak ada Hari tu ada. Hari tu ada yang jawab. Dia ada. Dia pakai macam pakai purda macam tu. Dia jawab. Alright. Ni soalan lagi. Adakah kita merancang segala hutang yang kita tinggalkan dibayar dengan harta tunai pusaka? Kita ada hutang. Kita rancang hutang kita tu dibayar dengan duit-duit tunai kita dalam bank, EPF dan sebagainya. So mana nak bini kita nak sambung hidup tanpa cash? Betul? Adakah ini yang patut kita lakukan? Tak sepatutnya. Ini salah. Ya, hutang tak boleh dicampur dengan kita punya kesinambungan hidup. Alright? Okey. Sekiranya duit tunai pusaka diguna untuk penyelesaian harta pusaka dan hutang yang ditinggalkan, bagaimana pula dengan kualiti hidup? Tuan-tuan dan perempuan, saya ambil contoh isteri saya dah, dia tak kerja. Kalau saya meninggal dunia, hari ini kalau saya tak sediakan cash untuk dia, kalau hari ini dia selalu pergi ke apa nama tu? Jaya Grocery kan? Grocery kan?
Apa banyak sekarang tak manggil dah supermarket. Itu old timer je. Betul? Dulu nak pergi mana? Supermarket je. Sekarang tak pergi dah. Mana orang sebut supermarket dia, betul? Oh ya, grocery kan. Kan. Dia French sikit. Kan? Jaya, Village apa semua tu kan. Semua pakai macam tu sekarang. So, isteri saya tak berani dah nak pergi tempat-tempat macam tu. Sebab dia tak banyak cash. Betul? Sebab semuanya nak bayar hutang dan sebagainya. Kalau saya tak plan betul-betul, isteri saya susah. Sebab dia tak bekerja. Dah umur dah larut malam. Okay? Alright. Masalahnya dia nak sambung hidup juga. Takkanlah kerana saya tak ada, daripada grocery pergi ke Aceh. Betul? Aceh pun mahal juga kan. Kurang-kurangnya boleh buku 35 lah. Kan? Sial tau. Jangan main-main ini. Ya? Alright. So tuan-tuan dan perempuan, perancangan harta lebih cenderung apabila mati baru dah sibuk. Sebelum mati tak sibuk. Ya? Sebab apa? Sebab kita tak rasa kita akan mati. Itu masalahnya. Kita boleh mati anytime, tapi mati untuk orang lain, bukan untuk kita. Macam lah dekat highway kan, kita bawa kereta laju-laju tu, nampak benda kat depan tu berasap-asap tu, tengok-tengok accident belakang kau kan. Menyesal sekejap je bos kan. Masa tu lah, oi kesiannya. Betul. Jangan bawa slow pun bawa, kenapa mengantuk? Tukar gear balik bos. Tak ingat lah. Walah, kita ingat bos. Itulah bawa tak betul. Tak mati kita bos. Tiba-tiba mati je. Itu je. Mati untuk orang lain tapi inilah ya realitinya lah. Kita rasa kita punya ada beranak tak bergaduh, tapi at the end orang baca cerita kita. Itu yang kita nak elakkan daripada orang membaca cerita kita. Okey. So bila berlaku kematian, apa yang berlaku dulu? Uruskan jenazah, bukan uruskan harta. Betul? Selesailah dia dulu, barulah tengok hutangnya. Ya, sekarang ni saya pun tak tahulah kerajaan Madani kita dah hapuskan belum hutang LHDN. Belum lagi kot kan. Belum lagi. Saya harap kerajaan Madani ni lebih prihatin lah. Sekarang ni LHDN punya hutang waris kena bayar bos. Ini saya tak lupa nak letak ni. Patutnya manusia, lepas tu lembaga satu. Hutang manusia, hutang lembaga. Hutang lembaga, baru bank, baru hutang dengan Tuhan. Alright. So bila dah selesai hutang, baru cerita tentang harta sepencarian. Ada siapa-siapa kahwin dengan orang luar negara tak kasi? Bukan Bangladesh Ada Qatar ke, UK ke ada? Sebab sahabat saya nak bagi tahu harta sepencarian hanya berlaku di Malaysia. Kalau kita duduk di UK, mati suami, tak ada harta sepencarian. Slang dia lain sikit kan. Dekat UK kan. What? Harta sepencarian? No such thing dia. Tak ada di Malaysia saja. Jadi orang perempuan untung duduk Malaysia, jadi gadis Malaysia, kahwin orang Malaysia, dapat harta sepencarian. Apa tu? Awak duduk berlatih apa? Ada. Aku awak menyesal tak kahwin dengan orang luar apa tu? Sempurnakan wasiat dia. Kalau dia ada wasiat. Lepas tu barulah nak selesai ikut faraid ataupun muafakat keluarga. Macam abang saya, dia meninggal, waris-warisnya pakai muafakat. Dia tak pakai faraid. Kalau pakai faraid, mak ayah saya ambil 1/6, betul? So, muafakat. Tak perlu faraid lah. Ya?
Jadi kat sini tuan-tuan dan perempuan, nak sampai ke sini ni jauh pun. Kat sini pun belum tentu selesai lagi. Entah-entah sangkut kat sini, sampai kat sini penyelesaian hutang faraid. Bukan nak menyelesaikan harta, tapi menyelesaikan hutang. So 1/6 mak ambil bagi hutang abang. Bini ambil 1/8, cik baik dapat sikit katanya. Kan? Kalau rugi lah kan. Kalau dapat harta naklah banyak betul. Dapat hutang biar sikit, alhamdulillah katanya kan. Sebab kat sini nak selesai dulu. Kalau tak selesai kat sini, rohnya tak akan diangkat ke langit, betul? Dan juga tak diterima di bumi. Jadi apa? Oh, tak apa-apa dia awangan. Jadi hantu, betul? So, kalau jumpa hantu tak payah takut. Kau hutang banyak patutlah kau jadi hantu, betul? Jadi dia tak berani. Mana kau tahu katanya? Dia cakap orang kau. Itu semua hantu tak settle hutang. Okey? Alright. Okey, saya tunjukkan lagi sekali pasal isu harta tunai yang selalu ditinggalkan. Tak boleh dipindah badan. Tak boleh dipindah milik secara terus, ianya siapa penyanyi? Sini ada penyanyi kat sini? Oh, you nyanyi lagu Let It Go, sedap macam mana pun bank tak akan release. You datanglah nyanyi Let It Go, Let It Go, tak ada, sorry. You tak bawa dokumen, tak ada jalan. Tetap akan dibekukan. Okey? Alright, dia ada masalah tersendiri, betul? Alright. Jadi kalau anda tengok kat sini ada dua benda kat sini yang boleh di-release cepat. Tabung haji dan juga ASD. Apa yang saya buat, saya ada duit sikit, saya letak dalam akaun isteri saya, ASB isteri saya, dan saya hibahkan balik kepada saya. Faham tak? Okey, saya ada duit sikit, saya takut apa-apa berlaku kat saya. Kalau duduk dalam akaun saya kan jadi masalah, jadi harta pusaka saya kan. Saya kata, saya letak dalam akaun awak. Oh, letak saja bang? Letak saja. Jangan mandai-mandai nak awak keluar, saya kata. Kan? Letak saja. Kalau saya terpadam, itu awak punya. Kalau awak padam dulu, balik pada saya kembali. Kalau tidak, dia jadi harta pusaka dia pula, betul? Dah dapat kat orang lain pula duit tu. Saja-saja je terbang, betul? So, kena pakai otak. Betul? Sebab itu duit kita. Kita bukan ambil duit orang, kan? Itu duit kita. Jadi kita kena plan lah. Saya letak dalam akaun dia. Saya letak dalam akaun anak saya. Anak saya kata, "Bah, betul ke ni?" Dia cakap, "Betul lah." Tapi hibah balik kat abah. Okey. Tabung haji pun boleh hibah, betul? Boleh. Alright, so buatlah benda-benda tu. Yang lain ni semua akan lalui proses yang panjang pun. Jadi kita kena sediakan takaful lah, supaya mencepatkan orang dapat cash untuk teruskan kehidupan tu. Alright. So harta akan terpecah 3 bila orang tu meninggal. Kalau tanya saya hari ni, umur saya sekarang, saya nak harta ni paling banyak. Sebab ini peneman kubur saya. Dia akan bagi switch untuk cerahkan kubur. Kalau tidak, gelap gulita pun. Kalau saya boleh orang bawa orang mati datang Bali, semua jadi baik, betul? Hari ni kita bertuah, kawan saya dah 5 tahun meninggal dunia, tapi dia ingin berkongsi pengalaman hari ni. Kan? Dia datang di senyap ni. Semua balik taubat lah. Sebab dia story bah, betul? Tapi tak boleh, masalah kalau boleh, semua alim ulama kita. Kan? Itu mufti, ni mufti wilayah, mufti Selangor. Kan? Tak ada dah.
Betul. Ini apa? Ustazah. Ada. Kita pun sebenarnya boleh jadi orang yang banyak ilmu jariah. Sebab you bagi ilmu pada orang tu. You dapat dua benda. You dapat harta dunia, you dapat harta akhirat. Ilmu yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain dengan anda punya advice. Untung negara ni betul. Okay. So kalau tanya saya, ini saya banyak. Ini saya nak banyak. Sebab preparation lah. Sebab masa muda. Alah, awak boleh bilang lah. Cakap je. Muda kan ni. Ingat apa? Nak ingat mati. Alah, lambat lagi boh. Tua mati dia je. Hari-hari orang muda mati. Kan? Harta hibah pun kita selesaikan. Lepas tu saya kata, ada harta kita rancang-rancang kita bagi. Yang paling sikit, kalau boleh kat sini lah. Sebab yang ini yang paling, orang panggil apa? Rumit lah nak settle. So ada harta, bagilah kepada yang tersayang. Nak bagi kat mak pun bagilah. Nak bagi kat bini, bagilah. Masa hidup. Kat sini sikit tak apalah. Sebab dah bagi masa hidup. Gitu. Alright. Okey. Antara punca harta tak dapat diselesaikan dalam masa yang singkat. Tak merancang, mati mengejut, jahil sendiri, jahil waris. Ini tuan-tuan, ini saya suatu ketika dahulu. Jahil. Ini saya tanya saya, bang, kalau abang mati, rumah ni jadi hak siapa dia? Kasar soalan awak. Kan? Awak ada mimpi saya mati ke apa? Dia kata tak ada tu kan. Saja tanya tu. Awak ni mesti ada something yang menggerakkan hati awak untuk tanya ini soalan. Kan? Betul? Saya rasa lah, tidak cakap bukan saya, tapi saya rasa sebab orang saya tak kerja. Jadi pagi dia tengok Selamat Pagi Indonesia, Wanita Hari Ini, kan? Apa lagi ada pagi-pagi tu, kan? Sonar semua kan. Mungkin ada dipanggil ustazah ke apa ke cerita pada Faraid apa semua kan. Dia dah tanya saya tengah tutup langit lagi. Kan? Saya mana tahu, saya jahil lagi. Kan? Saya kerja ni dengan company yang parti manjang kan. Okey lah. Kan? Saya kata ini rumah awak punya lah. Dia kata, tak apa lagi, ini kan awak duduk ni. Dia dah tahu jawapan. Tapi dia mencabar saya. Bang, abang ni betul ke jawapan ni? Dengan kejahilan saya, dengan ego saya cakap, betul lah, awak punya lah rumah ni kan. Baik abang cek betul-betul. Saya tidur pun tak apa lena tu. Dia kata tak boleh lah, ini macam ada salah besar aku buat ni kot, kata. Esok lusa tu saya cek dengan ejen pun dah meninggal lah. Dia meninggal masa COVID lagi. Dia meninggal COVID. Dia mengajar saya mula-mula sebelum ajar lagi. Dia pun cakap dengan saya ada cerita-cerita. Nanti saya tunjukkan bagaimana cerita dia. Okey? So, kalau lah saya punya isteri pun jahil juga, dia ambil rumah tu. Dia nafikan hak mak ayah saya. So, dia ambil harta batin. Betul? So, dua-dua jahil. Kalau dia tamak pun sama juga. Dia tahu, tapi dia tak nak bagi. Itu tamak. Jahil ni dia tak tahu. Dan dia tak ambil tahu. Okey. Lagi apa lagi? Tiada harta tunai. Banyak harta bukan tunai. Lawyer nak duit dulu, baru buka file, betul? Ejen je buka file dulu, dapat komisen kemudian. Betul? Kan? Lawyer tak. Lawyer buka aja, bayar dulu. Boleh buat kerja. Okey. Kerana birokrasi proses. Nak claim itu apa nama? Atau seberjarian dan sebagainya. Bukan mudah bos. Kita pergi, hakim cuti. Kan kita pergi dia cuti. Kita mana tahu. Kita letak dia, letak tarikh. Adik saya bercerai. Yang seorang lagi. Saya masih cerita pasal adik-adik saya. Jangan malah nak cerita orang lain. Kan? Berbagai jenis perangai ada kan. Jadi saya cerita lah. Satu-satu cerita lah you all. Ini sebagai satu pengajaran. Bukannya nak buka apa-apa. Tak. Bercerai ni perkara biasa, betul? Samsul pun bercerai. Kan? Samsul, bukan Samsul? Kan? Bukan Samsul tu. Kan? Samsul Yusuf kan?
Kan? So dia pergi kan, dia nak pergi mahkamah, dia ambil cuti. Dia pergi lah. Dia pergi, hakim dia cuti. Lah, aku pun senang nak cuti dia. Dah satu hari cuti dia. Bertangguh-tangguh. Sama juga kena dengan orang mati. Itu dia. Masalah birokrasi. Lagi apa lagi? Waris tak dapat nak dikesan. Tak tahu mana. Ada siapa yang tak ada anak perempuan kat sini? Tak ada anak lelaki ada? Ada? Oh, awak tak ada anak lelaki? Tak ada masalah. Bukannya ada masalah. Boleh je. Tak ada anak lelaki. Tapi waris, nak cari waris lelaki, takut lambat. Kalau ayahnya ada, ayahnya ada, okey, tak ada masalah. Ayahnya tak ada, anak lelaki pun tak ada, kopi tak ada kan? Lagi susah. Okey? Mati serentak ibu bapa, tinggal anak-anak kecil aja. Ini pun satu masalah. Nak ambil gambar buat apa? Slide ni saya bagi dah, ambil je lah dengan tu. Oh, ambil gambar. Tak payah ambil gambar. Okey? Ini cerita yang saya buat untuk anda semua supaya anda faham masalah. Okey? Masalah yang isteri saya tanya tadi. Bang, kalau abang mati, rumah ni siapa yang punya? Itu soalan, itu dah skrip yang ditanya dengan saya. Okey? Ini saya masa tu dah kembali ke pakai jalan lah. Kan? Okey? Kalau tak pakai rupiah kan? Alright. Okey. Semasa saya hidup, ini rumah saya yang punya. Sebab nama saya seorang saja. That's why saya tanya, bang, rumah ni kalau abang tak ada, siapa yang punya? So, bila saya padam, dia dah berpindah milik. Tengok, daripada saya seorang jadi berapa orang? 5 orang. 5 orang. Saya ada lagi, saya beri tak nak lah pasal keliling semua, saya letak gambar kan. Nanti tak boleh nak letak gambar, tak boleh nak letak tulisan lain kan. Gambar anak-anak saya penuh bertepah itu. So saya buat lelaki dan perempuan. Memang dua-dua ada lah, lelaki ada, perempuan ada. You bayangkan lah, tiba-tiba ada muncul seorang lagi kat sini. Ini once saya tanya, sekarang ni kalau kalau yang ini je nak settle, tiba-tiba ada seorang sebelah ni. Lagi rumit betul. Kau tak rancang lagi rumit, bos. Okey? Alright. So apa akan jadi? Saya cakap dengan dia, rumah ni akan ditakbirkan, saya kata. Rumah yang awak duduk ni akan ditakbirkan oleh pentadbir harta. Jadi awak kena settle benda ni dengan mak ayah saya. Bang, nak settle macam mana bang? Saya kata awak kena bayar bahagian dia, kalau tak rumah ni nak kena jual. So macam mana nak settle? Abang ada duit ke? Saya dia tahu saya tak ada duit. So kalau saya tak bagi dia duit, rumah ni akan dijual. Dia tak kesian ke kau rumah saya? Dah lah kehilangan saya, kehilangan kasih sayang, kehilangan tempat tinggal pula. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Itu yang tiba-tiba kata dihalau keluar dan sebagainya. Dan saya tak take for granted yang mak ayah saya tak akan ambil bahagian dia. Sebab mungkin dulu tak berapa banyak, yang saya ni banyak. Mungkin adik-beradik saya datang kat mak saya, mak, yang ni tak sama dengan abang dulu. Ini Kuala Lumpur, mak. Kuala Lumpur. Saya mana tahu betul. Sebab saya dah mati. Takkan saya dah bangun balik. Kau jangan kurang ajar Lepas tu Bing mati balik. Tak boleh. Tuan-tuan dan perempuan, inilah permasalahan yang kita manage dengan keluarga kita. Ya, apa yang saya buat adalah saya kena settle benda ni. Kalau tak, wan saya tak senang duduk. Sebab dia tahu saya aja keluar je, balik belum tentu. Betul tak? Saya keluar berjalan merata. Saya seorang-seorang keluar. Dia duduk kat rumah jaga anak, hantar anak sekolah dan sebagainya. Saya yang keluar cari makan.
Saya tak sanggup lah nak jual rumah yang saya duduk hari ni dengan anak-anak. Jadi saya cakap kat dia, don't worry, abang seorang yang bertanggungjawab, kan? So abang buat ini macam saya cakap ni. Alright, so bahagian mak ayah saya, iaitu mertua awak adalah 1/6 dan 1/6. Bahagian awak dalam rumah ni adalah 1/8. Saya kata, awak punya lagi sikit dari mak ayah. Jadi awak duduk kat luar. Awak nak mandi, awak minta kebenaran lah, kan? Kalau tak, nanti orang kedai artis kodeng awak, saya kata, kan? Okay. So awak boleh menuntut hasil pencarian. Sebab rumah ni nama saya seorang, awak nuntutlah hasil pencarian. Awak pergi mahkamah, bagi tahu awak nak menuntut hasil pencarian, akan ambil masa. Kalau rumah you all berkongsi nama, separuh bahagian isteri, separuh bahagian suami. So harta pusaka hanya separuh daripada nilaian rumah tersebut. Okey? Tapi hasil pencarian ni susah sikit lah, nak kena masuk mahkamah dan sebagainya untuk dituntut. Selalunya dia akan dapat dalam 1/3 lah. Selalunya. Tapi kalau dia menyebabkan suami dia mati, dia tak dapat. Kerana pangai dia kan, menyebabkan suami sakit jantung dan sebagainya, mati. Kan, lepas tu mak saya cakap, ini menantu saya punya pasal. Dia ni, suami dia mati kerana terkejut dengan dia. Mungkin tak dapat. Jadi apabila saya dah tahu masalah dia, apa yang saya buat adalah saya sediakan tunai untuk tebus harta mak ayah saya dalam tu. Saya nilaikan ke depan jauh rumah saya, sebab saya tak nak mati esok. Kan, nak nilai hari ni punya macam nak mati esok lah. Betul tak? So you nilai ke depan jauh sikit. Buatlah 15 tahun ke 20 tahun akan datang kan. Anggaran lah berapa value rumah. Tu you buat jauh ke depan. Saya dulu buat tahun 2014 saya buat. 2014 saya baru buat, baru sudah. Lepas tu dah kurang sikit dah ni. Kan? Baru saya buat. Saya ke depan, jauh ke depan. Untuk pastikan kalau saya mati, isteri saya ada cash. Tak kisahlah dia ada cash lain ke apa ke, tapi saya siapkan juga. Tak kisahlah mak ayah saya tak nak pun, saya siapkan juga. Sebab saya tak tahu apa akan berlaku. Okey? So, bahagian mak ayah saya 1/6, isteri saya dah ada cash kalau saya mati. Melalui takaful. Alright? Sebab saya tak nak bagi dia terus. Kalau ada duit pun, nanti dia salah guna. Dia buat beli benda lain. Kan? So, perlu merancang pada hari ini untuk menyediakan tunai kepada pasangan supaya harta pusaka ini tak perlu dicairkan nanti. Buatlah masa muda. Sebab anda punya produk tak ada repricing, bukannya medical card, betul? Kalau yang legacy dia tak ada repricing. Sebab protection dia memang akan flat aja premium dia kan. Alright. Okey. So pilihan mana yang lebih praktikal? Ini pun satu ketika dahulu lah. Ni satu ketika dahulu saya nak bagi duit kat isteri saya 300,000. Niat hati lah nak bagi. Sekarang ni saya dah gunakan konsep ASB tadi tu. Okey? Dulu satu ketika ni, saya nak cerita satu ketika saya tak ada duit ni. Tapi saya risau lah. Sebab apa? Saya takut saya mati. Okey? So, kalau saya bagi terus 300,000 pada bini saya, apa akan jadi? Satu, mampukah saya? Kalau saya bagi kat dia, saya buat tak ada duit. Saya nak keluar, Mac, minta RM50. Saya pula minta RM5. Kan? Malu lah saya kan. Mac kata, tambah lah, tak boleh. Tak boleh keluar dah. Kan? Bos orang lain ni ajak pergi makan pun. Sorry bos. Allah, rasa ingat sakit perut tak? Lembong je hidup kan. Benarnya bini tak kasi duit kan. Menjadi milik isteri, dia belanja sebelum waktu. Duit ni kalau boleh saya nak belanja lepas saya mati. Biarlah kau belanja bila abang dah tak ada. Kau nak belanjalah kan. Tapi sekarang ni masalahnya, dia cuma supermarket semua datang ke rumah bos.
Wow ada apa? Wow shop. Apa lagi? Go shop. Apa benda shop lah lagi. Apa lagi? Shopee. Kan? Berbagai jenis barang lah. Rumah saya tu tiba-tiba ada orang gitu. Baru lagi ni. Pukuk. Kita dah pencen. Ada kat rumah. Kat pintu. Apa barang besar ni? Tak lah cik. Saya tak tahu. Saya hantar je. Oh okey. Takkan dia nak tahu kan? Dia hantar je. Saya bawa masuk. Letak. Apa benda pula ni besar ni? Kan? Saya pun tanya, ni siapa punya barang ni? Ni ada baru hantar ni. Senyap masuk. Bini saya pun dengan sipu-sipu. I punya. Dia kata, oh you punya ada. Cuba buka, dia nak tengok apa benda ni. Kan? You beli dapur ke apa ni? Dia. Buka. Unboxing. Suspense. Rupanya dia beli mesin gegar. Untuk kuruskan badan. Allah Akbar. Ini barang tu you beli ke? Untuk you lah. Untuk I, kalau dia kurus untuk I tu. Saya pun tak tahulah. Kalau saya mati akan apa lagi dia beli. Itu masalah satu lagi. Dah bagi duit kat dia, percerai pula. Ada dia bagi duit. Dia nak minta balik dengan dia. Bagi balik duit yang bagi kat you tu. Katanya. Malu kita kata. Tak boleh siku. Masya Allah. Tak boleh. Kalau isteri tu meninggal dahulu, ingat kita mati dulu. Bini mati dulu. Duit tu gimana? Barang ikan apa? Tak mertua kita bang. Sebab dulu account dia. Mertua kata, terima kasih lah. Kau menantu yang cukup bertanggungjawab. Tak bertanggungjawab apa dah mati. Jam kita. Satu lagi, kalau duit tu dalam akaun kita mati. Nak bagi 300,000. Lala bini dapat 37,500 je. 1/8. Nak buat macam mana rezeki dia banyak tu je katanya. Betul? Tapi kita boleh merancang. Kalau kita betul-betul niat nak bagi, ambil lah takaful dengan you all. Betul? Lepas tu you bagilah dekat dia. Atau tunai ini hibah takaful tu pada yang saya kita tak beku lah apa semua ni. Tercapai niat kau. Kalau kau panjang umur, kau ambil lah cash value satu hari nanti. Kau duduk lah hari tua dengan bini kau tu. Betul? Kan? Ini semua cerita tau. Tiba sembang dengan kawan. Aku nak kau dengar cerita tak? Cerita lah. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, ini dua barang tak perlu melalui proses pusaka. Dia akan lebih cepat. Yang lain ni wasiat lah, harta pusaka ni terikat dengan faraid dan juga proses yang panjang. Tak salah faraid ni. Sebab faraid dah dalam Quran. Dah dibagi tahu. Suruh buat ini. Tapi prosesnya panjang bos. Jadi kalau kita boleh elak, kita kurangkan pusaka, tambahkan hibah, tambahkan jariah. Ya, kalau tuan-tuan dan perempuan nak tanya saya, bahagian saya kan, saya dah bagi almost saya ada 10 polis sertifikat yang saya nak bagi ke orang. 4 sertifikat saya beli untuk orang lain. Adik saya yang kat kampung tu, dia selalu hello saya bila dia pergi klinik. Hello? Mana? Saya cakap Terengganu sebab adik saya orang Terengganu. Mana tu? Aku ada rumah ni. Pasal apa? Aku ada klinik ni. Oh, klinik. Mu sakit apa? Biasa demam lah. Itulah ini lah. Dulu lah sikit. Okey. Nanti aku hantar dulu. Transfer lah. 150 kan. Saya takut satu perkara saja. Hello? Mana? Saya repeat lagi satu skrip. Ada rumah lah. Ada mana? KPJ. Mau pengurusan saya. Sebab saya akan jadi hakim takaful. Saya akan keluar garanti letter untuk dia. Dia mesti cari saya. Dia dah cakap dah. Aku kalau susah aku cari kau tau. So saya kena jadi takaful lah.
Saya akan kena keluarkan garanti letter untuk dia, tau. Jadi daripada saya jadi hakim takaful, saya kata kau tunggu one day aku hantar ejen, kau sign saja. Siapa bayar ni? Aku bayar. Kau bayar bayar. So saya bayar untuk adik saya, supaya saya tak jadi hakim takaful. Kalau lagi menyeksa kan. Sekarang ni kalau kau bijak masuk 3 hari dah 5,000 pusuk-pusuk, betul? Kalau kena yang lama 5 hari dekat 10,000. Tak bengkak kita, betul? Kan? Selalu lebam betul ni, bengkak tu apa? Kan? Bukan bengkak kan? Bengkak kita, kan? Kan? Bini dia masuk klinik pun dia telefon saya. Hello. Mana-mana? Soalan dia sama, saya dah tahu tak? Kau dah kat rumah lah, jawapan saya lebih kurang je. Faham tak ni? Saya masuk klinik ke? Bukan aku, bini aku. Bini kau? Ulu pasti. Bini kau pun aku ulu juga? Okey. Sampai bini saya kata, bini orang pun awak jaga ke? Saya kata, aku hantar ejen, kau ambil untuk bini kau. Kau bayar. Aku bayar. Bengel boh, katanya. 300 bulan saya bayar untuk adik saya, untuk pastikan saya tak jadi takaful. Itu saja. Kalau you ada duit lebih, kalau ada adik-beradik kita yang kurang, bagi. Itu anak saudara saya seorang. Dia pun tak ambil. Saya kata kau pergi ambil. Ayah kau meninggal satu sen dia tak ada takaful kan? Dia kata. Tak ada. Aku dah cakap berapa banyak kali kat abang ayah kau, dia tak nak ambil. Dia kata aku nak tolong macam mana? Tak boleh tolong. Kau jangan buat benda yang sama. Kau anak sulung. Saya tak ada duit lagi bang. Tak apa, aku bayar untuk first year. Second year kau sambung. Saya bayar untuk first year, lepas tu dia sambung. Sekarang dia sambung lah. Dia dah kerja dah okey lah, ada duit sambung. RM150 juga. Standard RM150 tak ada lari ya bos. Alright. Itu antara benda yang you boleh sembang-sembang dengan rakan-rakan kat luar. Kalau dia nak tolong adik-beradik, the best thing yang you all boleh buat adalah tolong adik-beradik. Betul? Masa kecil kita dengan dia, main bola, bergaduh semua dia. Bila kita ada lebih sikit, kita nak ngomong dengan dia. Janganlah. Bagilah dia sikit. Mungkin dia doa dia lebih makbul daripada kita lagi. Walaupun kita selalu pergi makbul punya restoran. Kedai mama makbul kan. Impak jika tiada penamaan. Tuan-tuan dan perempuan hari ni, kalau tuan-tuan punya customer tak buat penamaan, tolong jumpa dia buat penamaan. Ada tak customer yang tak buat sebelum masa ambil tu, dia tak letak nama wasi ke, tak letak nama hibah penerima? Ada tak? Ada. Minta tolong, jumpa balik, suruh dia buat. Kalau dia tak buat, rugi. Sebab apa? Sebab dia kena buat benda ni dahulu, baru boleh dapat duit takaful. Sedangkan dia buat penamaan, tak payah benda ni. Benda ni datang kemudian, tak apa untuk pengurusan harta dia. Tapi pengurusan harta takaful tak payah. So buatlah penamaan penerima hibah. Ya? Bagi tahu dia balik boleh. Kalau tak, dia kena ni, lawyer kena sediakan ni RM15,000. Lawyer minta, hakim tak minta. Saya tak minta. Hakim tak minta ni, hakim ni. Lawyer minta, lawyer. Kan? Lawyer minta ni RM7,500, RM7,500, RM15,000. Hari ni kalau kerajaan Madani terus berterusan, mungkin benda ni dari RM30,000. Maha dah ni katanya kan. Kan? Maha dah ni betul. Kan? Ini mau 20 tahun akan datang jadi RM30,000. Saya tak heran pun. Betul? So bagi tahu. Sekarang ni jumpa balik customer, bagi tahu. Okey? Mana yang lebih baik untuk dijadikan harta pusaka? Anak-anak. Yang ini ke? Ui, sedap jawab. Yo duit Okey. Pasal apa duit? Okay, tengok kat sini Ada orang dia suka kumpul harta tanah, beli tanah, beli rumah banyak-banyak kan. Tak salah. Tak dihalang. Tetapi kalau kita fikir sejenak, mungkin kita ubah sikit strategi. Contohnya okey. Hibah takaful 2 juta. Berapa premium? Berapa?
Siapa yang ada customer dia ambil 2 juta? Ada? Ada? Ada customer you all ambil 2 juta protection? Ada tak? Siapa? Beritahu orang mana yang satu? Ha? 1,000 sebulan? 5,000 sebulan? Okey. 4,000 setahun? 4,000 sebulan? Oh, 4,000 sebulan. Tapi kalau beli rumah 2 juta, berapa sebulan? 3 lah. Lagi mahal kot daripada takaful ni kan. Takaful ni kalau orang tu muda dia ambil 2 juta, murah lagi, betul? Rumah dia tak ikut umur, dia ikut tempoh you bayar, betul? You muda macam mana pun, muda lagi. Muda lagi, rumah ni murah lah jawab ni. Tak ada kan? Kalau orang macam saya nak beli rumah mahal lah tu kan, kesian saja kan. Tak ada, dia tak kena mengena dengan umur, beli rumah. Tak perlu ada 2 juta untuk wujudkan 2 juta, betul? Kalau you orang ahli matematik, orang yang ambil takaful ni paling banyak untung, betul? Berapa yang nak bayar untuk dapat 2 juta, betul? Total mungkin you bayar dalam berapa? 600,000 kan? 800,000. Tapi harga you sebenarnya 2 juta. Untunglah niaga ni tu, betul? You beli rumah, baru ni staff saya dulu beli rumah, dia beli kat Masa Maju, harga dia dekat 700,000. Dia total dia bayar sekian kali berapa puluh tahun dah dia beli, 30 tahun dekat 2 juta apa total yang dia bayar. Kita terbalik, betul? Lagi senang untuk diagihkan bila mati. Ini cakap bila mati ni, okey? Senang tak nak agihkan bilik duit? Penerima takaful, penerima hibah takaful dah ada percentage, betul? Senang lah dapat. Boleh tukar nama tanpa bayaran apa-apa, betul? Kalau gaduh dengan bini, kita tukar nama anak, betul? Awak sombong dengan saya ni. Okey, tak apa. Panggil mek ambil IC sekejap nak tukar nama penerima hibah ni. Bini dah gabrah kan? Kalau anak bertongkol dengan mak dia, tukar nama orang lain pula, betul? Kau pun bertongkol dengan mak kau punya. Kita datang balik ke AI, tukar nama kat bawah. Kalau dah tak ada nama orang lain, cashier kat bawah tu pun boleh jadi kan? Serabut lah aku nak cari orang. Kau nama apa? Keluar IC kau tu kan? Kita keluar je, dia berdoa tu, matilah tu. Matilah orang tu, kelanggar ke kereta ke luar tu kan? Senang tu dapat kat dia kan? Kan? Alright. Tidak terkesan dengan perubahan faedah bank. Kita dalam kerajaan Madani kita kenal dengan OPR. Dalam Malaysia aku, bos tu kita kenal GST. Betul? Tapi kita tak terkesan. Kita punya premium sumbangan kita sama saja, betul? Tapi kalau kita rumah, jangan main-main. Alright, 3 rumah pusaka nilai 2 juta. Nak beli, kos tinggi, betul? Nak beli kena ada down payment, betul? Takaful ada down payment. Tuan-tuan dan perempuan nak beli 2 juta, down payment 50,000 bawah. Kena ada down payment sekarang. Ada down payment? Salah. Tak ada. Tak ada bang. Ni nak beli rumah, kena ada down payment beli, betul? Rumah pertama boleh loan berapa? 100%. Ini zero deposit juga kan? Full loan lagi kan? Habis full loan ni semua. Second house berapa? 80. Third house 70 saja, 50, gitu lah kan? So kalau rumah setengah juta bos, kena ada 200,000 bang. Rumah ketiga kan? Pusuk-pusuk nak beli. Beli rumah kosong lah, bergaul rumah tu. You buat itu virtual kan, zoom kan? Bos tanya, kau ada kat mana? Bergaul yang suruh mana kau ada tu? Rumah baru bos. Rumah baru, patutlah kabinet tak ada, apa tak ada. Rumah kosong, kipas pun ada tak ada. Tidak dia tambah wayar je, keluar gempul-gempul tu. Awak beli lah sendiri kipas apa kau nak kan? Banyak kos dia. Lepas tu apa lagi?
penyelenggaraan yang kerap. Rumah lepas 10 tahun, 20 tahun beli, you rasa rumah tu kekal cantik? Tak kan? Tongkang tumbat, atap bocor, pagar roboh, apa lagi? Toilet pecah, mozaik pecah, berbagai jenis. Kita sewakan pada orang pula. Dia contoh rumah kita macam LGBT punya rumah. Anak kecil kan makan nasi pen tu berbelang-belang rumah orang baru nak sewa, rumah ni maksiat bang, banyak ni ada bendera bang katanya. Kita kena cat tu kan. Ini penyelenggaraan rumah sekarang ni ada guard betul, kena bayar guard lagi, kondo apa maintenance betul. Baru ni ada satu rumah dekat Stella masa maju rest sebelah orang Sorok tu. Saya pergi tanya, saja lah belagak. Okey juga rumah ni. Property agent tu. Sila dia kan. Kita pun berapa harga ni? Kan. Bila tanya apa nama dia punya maintenance berapa maintenance? Maintenance ni dalam 5 apalah, next time lah. Itu tak jadi je. Banyak mahal 500 bulan. Baik saya ada orang rumah sekali kalau bayar maintenance, baik saya bayar maintenance rumah, orang rumah kan. Proses pusaka yang rumit betul. 3 biji rumah, 1 biji pun ke? 3 biji rumah lagi susah nak settle bos, bagian orang lain dalam tu. Jangan main-main. Beli seronok bawah masa hidup, investment dah. Meninggal dunia, harga orang yang nak mengendalikan. That's why kata tadi, jangan apa nama? Jangan terlalu fokus kat sini sampai lupa yang sini. Itu saja. Kau nak beli 10 pun aku tak kisah. Tapi kau jangan lupa yang sini. Sebab yang sini boleh membantu yang sini bila kau tak ada. Itu saja. Bukan kita nak halang dia beli, tak. Jangan halang, nanti dia tunggu tak nak kawal dengan you. Kan? So kita bagi tahu dia why this one penting untuk tolong yang ini. Nanti saya tunjuk lagi. Ini baru cerita tak habis lagi ni. Ni lokasi belum tentu sesuai untuk kualiti. Selalunya orang beli itu untuk apa? Untuk bagi pada anak-anak, betul? Betul? Dengan jangkaan yang dia akan hidup lama dan anak dia akan membesar, betul? Kalau dia mati awal, anak kecil nak buang apa? Adik dah boleh duduk sendiri dah, seorang-seorang katanya. Abang dah tinggal rumah, adik duduk seorang je mak katanya. Anak kecil lagi, pempek pun tak ada buang lagi. Tu seorang-seorang, mana boleh, betul? Rumah tu, bila anak kita besar, bila tentu dia duduk situ bos. Semua pergi keluar. Anak you nanti belajar dekat UK, kau duduk Kelang, United Kingdom. You tinggalkan rumah dia dekat Ulu Kelang. Dia kata, why is that? Sorry. I'm staying in Liverpool. My husband in Manchester. Why UK? You look like, Dia jual rumah you. Dia jual juga Elas jadi cash juga. You beli tanah, kebun kat laut sana buat itu apa nama, durian apa semua tu kan. Musang king lah, apa king semua tu kan. You ingat dia nak ambil tahu ke orang budak-budak zaman sekarang? Nak pergi nyangka ke pendara rakyat, dia jual dia. I want cash. Give me cash. Betul saya tanya anak saya, kau nak benda ni ke kau nak ni? Cash apa? Kalau you diberi pilihan pun, you akan nak cash, betul? You duduk UK, anak you UK tak apa. You can transfer me online. I don't need to go back. Betul dah lah, betul. Online boleh. Tuan-tuan dah membuat realiti macam tu lah. Ni tertakluk pada cukai kena bayar, rumah kena sita ni di PKL. Proses rumit untuk tukar nama tak boleh buat macam itu tiba tukar dekat AIA punya cashier tu, tak boleh. You pejabat tanah punya staff okay, saya tukar nama you lah. Tak ada. Sebab itu semua pakai duit bos, pakai duit banyak. Okey, tibakan hutang, dia dipengaruhi oleh kadar OPR. Kita nasib baik tak naik OPR, betul? Kalau naik OPR lagi, harga hidup.
Kan? Jadi kalau kita tengok logiknya lah, logik akal kalau kita buat matematiknya calculation, yang ni sebenarnya jauh lebih baik daripada yang ni, betul? Cuma ada orang dia buat dalam bentuk investment, nak beli rumah, dia nak invest, one day dia nak jual dan sebagainya. Dengan harapan panjang umur lah investment, betul? Dalam 1000 dah nak invest benda kira. Kan? Invest kita jariah tadi. Nanti cerita macam mana nak invest tu pula. Okay? Okay. So kalau jawapan dia tu, masih lagi rumah. I don't give a damn. Kan? Aku still prefer my property, you know. Kan? So macam mana nak buat? Okay. Rumah kau ni, rumah kau ni perlukan cash. Perlukan cash. Sebab dia kata 20 tahun rumah kau ni tak sama macam rumah macam masa yang kau beli. Especially rumah teres. Kalau rumah kondo boleh tahan, sebab dia ada maintenance kan. Rumah teres kau, jiran sebelah pula 10 tahun dah tak ada. 10 tahun dah tak ada. Habis jadi zoo dah sebelah tu. Ular ada, biawak, kan? Apa nama, iguana, kawet-kawet, semua ada dalam tu. Semua ada dalam tu. Dia melayak rumah you. Betul? So you kena ada pemulihan, tabung pemulihan. Nak bayar tukar, nak kos guaman ini nak susah orang lain dalam rumah tu lagi. Penyelesaian hutang rumah juga ada. Kena OPR naik, MRTC tak boleh nak cover, rumah tak boleh nak tukar nama, kena cover dengan cash lain untuk clearkan rumah tersebut. So you still need cash, you still need my product. You still need my product. So you have to be firm. You kena kasar sikit sebab nak mengajar orang benda yang ni, you kena kasar. Bagi tahu dia, you pakai slide saya pun tak apa. Ini bukan aku nak pasal kau ada mamat ni, dia yang tulis ni. Cakap je lah. Mamat tu tulis ni. Kan? Kau tak saya, kau telefon dia. Ambil lah nombor telefon saya tu. Baru ni ada satu ejen tu, dia telefon saya nak jumpa ni satu owner ni. Doakan saya. InsyaAllah. Kan? Okey. Siapa yang paling banyak sertifikat yang dia jual sejuta ke atas? Siapa paling banyak? Itu saya jumpa 30 case. So siapa kat sini yang lebih daripada 10 customer dia sejuta? Mana? Siapa? Siapa yang lebih daripada 10 orang customer dia 1 juta? Protection satu polisi dia sejuta 10 orang ke atas. Ada? Awak? Awak? Tepuk tangan lagi berapa orang ada? Tepuk lah tangan tu. Berapa orang ada? Berapa orang? 11 mahal. Sikit-sikit. 11. Siapa boleh lawan dia? Siapa lebih banyak daripada 11? Mana? Baru. Apa malu pula? Malu? Siapa yang lebih daripada 11? Siapa? Awak berapa? Belah-belah berapa awak takkan tak tahu. Ini is more important customer you tau. Juta lebih ni is VVIP customer tau. Sebab average protection kat Malaysia ni 50,000 je bang. 50,000 je average protection kat Malaysia, 50,000. Awak ada 1 juta VVIP customer. Dah tak bulan bagi hadiah ni. Saya jadi ke? Tak saja. 15 nak ambil. 50 ya. Balik tahu ke tak? Balik tahu. Ulala awak minyak, beli minyak. Saya kenal lama dah dia. Lama saya kenal dia. Baru lah. Aku banyak ada dia tu betul. Yang kenal dengan aku ni, kau tengok. Aku 16 tu ni. Cari semua mainan. Rupiah, tak apa malu. Semua tu. Kan? Saya tak ada online banking, tak ada okay. So adakah sejuta tercover tu besar? Juta ni besar ke tak? Cuba kita tengok okay. Kalau ada 3 orang nak 300,000 seorang untuk belajar dia, untuk kahwin dia, untuk beli rumah. 300,000 dah minum. Bini 500,000 untuk 10 tahun akan datang, 50,000 setahun, 4,000 sebulan. Betul? Boleh lah pergi crochet tu
Dosan tak payah macam Aceh tu kan. Pasal apa kau tahu? Sebab anak ni mungkin dah besar nanti dia akan tanggung mak. Okay? Dah habis 800,000 tau. Mak ayah pelana ni takkan dia tak nak minta duit lagi ke? Nak minta duit dengan apa? Takkan nak minta dengan isteri dia yang tak berbeza ni. Dia akan minta dengan saya memang tak mati. Kita dah kasihan kan? 2,000 tu tak ada. Okey ni. Betul? 2 orang hidup. Mak ayah 2,000. Itu tu aduh. Betul? Juta lah habis. Ini tak masuk cerita lain ni, bang. Tak masuk lagi cerita bab-bab nak tebuh hak awal lain dah, hutang dah, kos kecemasan keluarga ke, ajak amal jariah. Tak masuk lagi, bos. Ini hanya untuk kesenambungan hidup saja. Juta. You bayangkan, you buang 1,000 ni, you bagi 100,000, orang tu nak 100,000 cukup lah. Banyak apa anak ke 10,000 orang, bini boleh 50,000, kena acing kan dapat 50,000 untuk 10 tahun. 4,000 bulan kau. 4,000 setahun. Dah 10 tahun, 50,000 betul? Bulan berapa? Nampak tu dia. Betul? Oh. Memang kena acing dia jawab ni. Tak nak kahwin dengan acing. Dia kata siap dengan kau kan? Beli sayur bilang satu tak apalah, buku 35 tu kita kira halal kan, tapi terimalah sebagai saya tadi kan, kalau inilah kisah saya bilang kan, orang Islam Melayu minta cakap malam Jumaat kita balik rumah, betul? Orang mati, betul? Kan, malam Jumaat balik rumah, betul? Orang mati. Kita lah betul tak nak tahu, kita tak mati lagi, betul? Kata kalau saya boleh bawa kawan saya datang meninggal 2 tahun lepas tu, dia akan cakap betul. Tuan-tuan dan perempuan, kalau saya balik malam Jumaat, saya tengok Imam Haji buat apa rumah tu? Bukan orang kau ni. Cekik kau kan? Yang darinya dia ni. Dia kalau jumpa satu foto, you punya nak saya, kau tak cakap. Kita ada yang banyak. Cuba akan dulu. Pangkat yang ini. Pangkat yang ini, pangkat yang ini, pangkat yang ini, pangkat yang ini. Kau tahu tak, dia boleh belajar jadi ibu-ibu. Itulah yang kita kena selesai. Buangan dulu. Okay? Alright. So, kenapa kita perlu pelbagai pelajaran? Gaya tinggi pun. Satu, pasal apa saya banyak pun? Satunya kerana saya nak mengatakan lagi. Betul ada perempuan bawa rumah saya tu kan. Wow. That's why dia tanya ni soalan. Bang, kalau abang mati di mana dia? Sebab dia risau. Isi saya lagi tak datang. That's why saya kena sektor kan. Jadi tuan-tuan yang perempuan jangan orang. Hari ni orang betul. Abang, gimana tu? Panggil kerja dah. Tapi dia sebenarnya dia work from second. But second. Saya ada agensi leader yang kahwin orang lagi, bini first wife tak tahu sampai kita. Saya kata macam mana kau buat dia tak tahu. Aku malam mesti balik rumah. Nani. Siapa nama? Raya. Dia mana dia balik rumah? Macam suami bos.
Hmm. Hmm. Makcik buji-buji. Saya bagi tahu saya ada, saya buat kat saya. Saya bagi tahu dia yang ini dia pergi dengan robot ni. Malam balik rumah dia semua kat mati kau. Saya rasa betul je lah baik, dia lagi baik. Tapi baik, kecil orang. Tapi hatinya berani. Alright. So yang ini, that's why yang ini saya cuba settlekan. Ya, saya cuba settlekan. Lepas tu saya settlekan yang ini juga. Ya, income replacement. Kalau saya dah ada, saya tak perlu bekerja. Saya tak nak dia bekerja sebab saya tahu dia dah umur tak cari kerja pun susah. Kereta semua saya settlekan. Saya kata saya susah. Jaga anak, hantar anak, jaga pelajaran orang, jaga orang yang baik. Sebab saya jarang pergi rumah. Betul jalan. Buji-buji. Ada maafi na hani maga. That's why saya tu sediakan. Kalau nak kereta saya tu membebankan dia mandi, dia akan pergi ke bank. Suami saya baru meninggal. Saya tak mampu nak bayar kereta ni. Macam mana saya nak buat ya, cik? Nanti Allah lebih kurang saya. Saya baru macam ni. Macam mana kalau kita tapi better daripada dia lah. Dia bank manager kan. Okay. Dia lah dia adalah educated plan. Papi jariah, perempuan dan perempuan macam dia cakap awal ni, saya nak tambahkan tentang jariah tu. Apa yang saya buat, salah satu polisi saya assignkan kepada amanah lagi. Maksud tu assignment mudah. Sekarang lembaga mudah pun kan, tak mahal, saya nak buat assignment lagi. Kalau 1 juta punya assignment, baru kat 20,000 lebih. Buat apa kita kayakan lagi itu lembaga. Lembaga juga kaya, betul? Jangan buat, nanti saya dah ajar. Dulu saya assign pada amanah raja. Kalau saya meninggal, saya beritahu dia, sedikit ini guna untuk bayar hutang saya. 3 ada. Hutang tu dah tak ada. Sebab saya jual pintu. Dah tak ada hutang. Dan saya belum mati. Lebihan tu, saya cakap itu, bila berhubung dengan Majlis Agama Islam Negeri Terengganu untuk belanja buat sekolah masjid. So, duit pampas saya itu langsung tak pergi kepada isteri saya ataupun wanita. Dia terus bagi kepada Majlis Agama Islam Negeri Terengganu. Saya dah assign. Itu peneman saya lah bila mati. Itulah harapan saya. Yang lain tu semua tak tahu apa jadi kan. Itu peneman. Itu salah satu. Yang kedua, itu public jariah. Public jariah saya tak buat besar. Saya nak buat besar kan. Family jariah. Sebab tu ada perempuan bila jumpa dengan orang, kalau anda rasa dia boleh ambil polisi yang besar dan dia rasa dia ada apa-apa, dia ada niat nak buat sesuatu pada keluarga dia, dia kena pakai kan. Saya tengah buat start tak habis start saya kata dalam bulan depan ya. Tapi saya berterang dengan awak dulu lah kan. Family jariah yang itu saya tujukan Skin Foundation. Saya punya own foundation, bukan itu Akal Budi Foundation. Akal ada akal kan, dan tak ada akalan-akalan lain. Saya buat saya sendiri, iaitu saya punya Hakim Foundation. So, bila saya meninggal dunia, sang covered tu yang saya nak bagi pada seseorang. Sebab assign mahal betul. So, apa saya buat? Adik saya akan RM50 tu. Itu adalah adik yang paling saya percaya. Walaupun tu ada RM50.
Tapi dia duduk. Lurus. Saya hello je baru. Sebab sertifikat tu tak ada penama sebelum ni. Tapi jumlah dia besar. Dia telefon. Kau punya IC ni sekian-sekian nombor betul? Betul. Oh, kena hibahkan juga. Dia dah tahu. Dia tahu ni macam bau-bau je. Tahu IC apa lagi? Nak hibahkan aku kan? Aku nak hibahkan kau. Baru aja. Dia bagi tahu mak aku. Alhamdulillah. Wah, dia doa. Saya kata, bukan jumlah yang besar. Kau untuk bahagian 5% saja. 5% je. 5% tu banyak dah. Dah lah kan dia punya tu. Dah, jadi habis something. 95% kau masukkan dalam ekor amanah yang aku dah buat kan amanah. Ya ke? Kau nak buat apa ni? Saya kata, saya nak buat hakim pun. So itu adalah jariah saya kepada cucu-cucu saya. Kalau cucu-cucu saya ada masalah, nak sambung belajar, sakit demam, ada isu, susah dan sebagainya, tak payah beri jabatan kebajikan masyarakat. Tak. Ingat senang ke nak minta? Tak. Minta aja dengan tok yang tak tinggal. Jadi pemegang amanah dia adalah isteri saya, anak sulung saya, anak sulung saya. Saya ada 2 anak sulung. Dan juga adik saya yang akan. So, dia orang ni yang dibuka. Kalau dia orang ni dah padam nanti balik, anak-anak dia orang ni akan dibuka. Itu adalah perjanjian saya dengan amanah raya. Dan amanah raya tak akan mati dan kondisinya. Sebab dia dapat keras. Dan dia ada di mana-mana. Cukup mudah ya. Dia ayah adik saya tak perlu datang KL dan sebagainya. Kan? Branch. Itu yang saya buat untuk saya punya. Saya dah buat lah. Saya punya harta pusaka yang ada first layer ataupun first generation, iaitu anak dan isteri saya. Itu harta pusaka saya. Harta himbah saya, jariah saya, dan juga isteri dan juga bapa. Dan harta jariah untuk saya. Sebab tu saya nak besarkan kata, one of the reason why I choose to retire adalah kerana saya nak tambahkan jariah saya dengan ilmu yang boleh. Ini adalah benda yang saya nak plan untuk pastikan bahawa saya boleh contoh untuk orang lain. Tak apalah, saya korbankan keseronokan hidup saya untuk saya bayar premium every month. Bulan depan ni lagi dah pening nak bayar. Kan? Sebab ada lebih kes yang saya dah, yang tu lebih daripada saving saya untuk umur 65. Saya plan 65 lagi satu dari LPI. Kan? Sebab kalau tak disiplin bos. Kata-kata baru ni saya dah jalan seorang diri. Kan saya tinggalkan bini saya. Bang, betul ke bang apa nak tinggalkan saya ni? Saya nak tengok juga how to be alone. Saya hilang 50 hari saya. Kenapa jalan dalam sekolah? Tak lah, hari baru. Saya hilang. Saya tanya dia lah. Ya, macam mana you? Saya hilang 15 hari. Tak bang, tak ada. You tak rasa lah hilang dia. Sebab mungkin buat promo dia tak ada kencang kan. Tapi dia ada peace of mind. Kalau saya tak ada, dia ada tak punya ada. Tapi kalau tak ada benda tu, dia pun risau. Kadang-kadang mati. Dan kalau saya mati dulu dia nak senang dia nak bawa balik. Tak bos. Orang mati kat UK, berapa puluh ribu puluh ada. Sebab dia tak tekan WhatsApp. Hari tu paling rejap meninggal dunia kan. Dekat UK kan, dia turun flight tu tinggal. Dia orang kaya dah tahu. Dan beranak dia sebenarnya dia tanggung bumi kat sana. Tak masalah. Kan, kalau kita bumi dengan tanya ke, ataupun bawa balik. Balik murah. Bawa balik lah. Isi saya dah ada cash. Sebab dia dah bantu dia dalam cash meter. So dia boleh bawa keluar dia tu untuk bawa dia balik. Kalau dia nak lah.
Ya. Paling lengkap sampai macam tu. Komplain jauh dah. Alright. Satu lagi exam Oktober. Kita tak session kan. Kita untuk orang bisnes dia plan untuk macam mana dia nak bagi capital kepada orang yang nak run the business after session. So banyak benda yang aku boleh fikir bos. Banyak benda. That's why perlu banyak fikir banyak idea, banyak tu. Ya, alright. Okay. So yang baca ini. Kita tahu ni siapa yang bukan bawah 4,008 ni pun ada people juga. Tahu juga. Ya. Tapi cuba keluar dengan empathy. Empathy ni macam sandwich bos. Kena kepit. Ya, yang bawah tak dapat, yang atas pun tak dapat. Dia yang tanggung banyak benda kat Malaysia. So kerja kuat-kuat bos. Ramai orang mengisi your idea. Ramai orang yang ikut protection walaupun dia ada kat waktu. Ya, kita dah tunjukkan orang yang ada kakak pun kata ribu, nothing bos. Potong dulu ataupun you tambah lah. Tu boleh buat plain paper 1 million apa benda, tu boleh contek pangkal-pangkal, tambah-tambah kan gitu. You just faham lagi konsep sebab tu. Okay. Produk you all, produk you all pun dah ada segmentation lah. Ya, dah ada segmentation. Untuk P40 apa benda, untuk L40 apa benda. Senang untuk you tolak ke? Saya fikir panjang lagi lah. Okay. Alright. Yang ini, ini reminder kata. Betul, reminder kan? Dah tahu pun kan? Sadar perancang. So, siapa yang nak sampai ke ada? Mana tengok? Mana? Angkat tangan, janganlah malu. Siapa nak? Siapa yang ni? Yang akan sampai kat sini? Akan sampai. Tadi tak main, nanti ngomong lari yang semua. Ni tanya ni soalan tak mau tak? Ya. Nama apa? Nanti Sorna. Tak ada aku. Oh you? Saya ingat Samsia. Samsia. Oh, you nak yang mana? Supreme tu? On the way ya? Tepuklah tangan tu dia. Bukan Muslim. Yang Muslim tak kapul bawah. Bukan ke kat Satya? Oh, Juga manis. ada bawah. Ada kita. So yang mana? Anjati dan Anjati? Tak boh. Manusia. Oh, bukan kat. Eagle, five eagle. Ya. Jangan main kau. Alright. Okay, so ini adalah reminder pada sebab kita dah penghulu tahun bro. Dulu baru launch. Awak tahu betul? Sekarang dah final sprint dah. Habis tahun. Cuba you tengok balik gambar you 3 tahun lepas. 5 tahun lepas. Tengok. Apa ni? Mana lain? Adakah poket kita berubah? Ikut umur kita. Tanya soalan seperti ini atas. Sebab masa berlalu kot. Komitmen. Orang muda, dia kata, pengkau tak bangun. Itu semua proses dan sebab. Anak punya pampers tak sama dengan anak besar punya nafsu kok. Hari ni anak-anak hari ni kali rinjut 5,000 dulu 30 ringgit pamper kan. Tak rasa. Sekarang ni you beli kasut anak-anak you yang kecil-kecil, dia fikir brand. Dah ada sarung, you sarung dengan dia pakai je. Hari ni apa dia bang? Tahu ke?
Abang. Oi, bang. Abang dia pakai badan. Tak, tadi dah kita je habis bas tu. Anak-anak tak mahu. Kalau tak ada friend, apa nama kata gitu yang bukan rumah. Ada apa anak apa? Marah tu. Apa nak mama? Tak nak yang bawa. Kan? Hari tu saya pergi jalan-jalan dengan seorang kan. Saya ambil gambar. Tu. Brand apa itu kan? Brand murah lah kan? Bah, sorry lah bah. Don't shout. Mainan ni lain. Dekat tu juga kan, you akan hadapi benda. Sekarang ni juga sedang berat kan dengan pampers. Small. Bila dah besar, dia kat dewasa. Bila dia lagi dewasa, nak kahwin tu. Nak kahwin? Boleh. Kan? Wah, nak bagi orang lagi. Dah. 30,000 lah. 30,000 nak kahwin. Sekejap. Tak tunggu kat sini lah, gigi tu. Mainan dia lain. Tu akan hadapi ni. Panjang umur, cecah umur macam saya, ni lah you akan hadapi. Kalau you tak ready, tak bersedia, masa tu kalau boleh kutip balik ke umur yang muda ni. Doa boleh bagi aku lah, balik umur dulu. Anak aku jadi kecil balik. Oh, wait. You tak boleh terbaik time lah. Dah lambat. Bah, di rumah bah. Di rumah. Ya, di rumah. Ya. You akan ada pisahan. Okay. So, all this tu ada semua. Salah satunya, tuan-tuan dan perempuan, you beruntung untuk company yang bagi a lot of things. Kawan-kawan yang dekat company lain yang sedang very small company tak ada apa pun. Tak banyak umpan yang bagi. Dekat sini brand ini pun dapat. Nama Pok Hajar Tuan Zaini keluar dekat EPL kalau bola dia keluar kan. Betul kan? Saya tu tengok bola. Nangis mati ni. Nak tengok nama kan. Ada dia kan. Patutnya kan tuan-tuan dan perempuan, so brand new is so powerful. David Beckham pun awak punya ambassador je. Menjedorkan semua kan. Siapa lagi? Itu Nicole and David. Betul? Ada tak company lain yang ada? Ada pun. How big is the company pun saya punya dulu pun tak ada. So don't take for granted. All these adalah anda give you the competitive edge over the competition. Guna pakai all this. Job branding is so powerful. Rugi kalau you tak go out, jumpa orang, gunakan job brand. Come from AIA. And the number one agency in India. Tepuk tangan lah untuk anda. Ada orang lahir kat small agency je. Kita tak boleh change agency. So you duduk dekat sini, the number one in terms of marketing, the number one in terms of production, even you all the champion dan kapal punya industri. There's no reason to fail. Tak ada sebab untuk gagal. You have everything in your hand now. You ibarat you ada Manchester City lah. You ada Pep Guardiola kat sini. Dribble, menang ni semua. EPL menang, FA Cup menang, apa? European Cup pun menang, Champions League semua tu. Oh kalah baru ni kan. Tapi masa lagi panjang kan juga. Tuan-tuan dan perempuan, tak semua orang beruntung.
all these waiting call, right? Overseas trip apa semua. You tengok hari ni, you cuba check dengan Expedia dan sebagainya. Berapa flight ticket kita? Go ke mana? So, dengan apa kata very. You check Expedia, tahun depan belum puasa bulan 3 ke, check flight ticket. Kalau yang nice punya, bukan waiting apa nama, apa nama dia panggil tu? Stop over 20 jam. Kan? 20 jam stop over. Kan? Stop over Istanbul dah boleh cakap Turki. 20 jam boleh. Kan? Tak makan keluar. Kalau perempuan, you check lah. Tak kurang daripada 4. Ambil phone pun dari chat tadi, anak saya bas. Sedap. Anak kecil tak minta. Anak kecil bawa kamera kamera besar. Kita tanya dah anak tak, kamera bawa apa kau? Pas dah tak? Ya, kita tak nampak. Kan? Kita ambil hutan je. Kan? Pagi doktor orang dapat. Dia lah, main lah. Kan? Saya cek Tokyo pun dah ada 3 bila orang dapat. Tu kalau kita nak plan awal-awal kan. Apa yang so, rugi kalau tuan tak qualify pergi Paris dengan keadaan juga. Kos yang cukup tinggi dan juga your punya production pun percaya kalau your punya pun banyak 1 million punya case bukan easier pun. Ya? Cuma you need idea, mahirkan idea tersebut, insyaAllah you boleh pakai. Alright? So siapa yang kita jumpa lepas? Siapa? Okay. Ini adalah orang yang perlukan penelitian dalam pelbagai harta yang mana takaful pemain peran. Okey? Isteri tak bekerja macam saya. Logik tak saya memang takaful? Logik, betul. Kita cakap punya logik je. Pak, saya perlu teruskan kehidupan, saya tak perlu mati bersama saya. Satya, last time in India, husband passed away, the wife also need to pass. Betul? Dulu. Ya, zaman dahulu, husband meninggal, wife bakal diri mati. Karena tak perlu. Baik. Walaupun isteri tak bekerja, saya tinggalkan dia untuk dia teruskan kehidupan. Dan dia tak perlu risau. Baru ni, buat saya punya kawan, husband yang meninggal, 10 orang anak bos. Bumbu rumahnya. Tahu bumbu rumah? Sakit jantung. 3 tahun dah jantung. Tapi anak semua. Bayangkan kalau sakit jantung. Malah kan? Tapi tak ada kampung. Ya, kalau terlalu yang apa jangan saya mahu bagi pun dia bagi sikit kan. Itu je dah. Takkan saya nak ambil dia sebagai ni kan. Kalau boleh saya tak mahu ada lain dua tu kan. Dah. Kan tinggal dia tu agak apa baru rasa tu. Tu lagi ambil lagi okey. Tu lagi tu. Bagus lagi. Yang ini dah ada lelaki dah ada perempuan dah ada lelaki oh ni mana dia ibu-ibu kau ada lelaki kot apa perluan saya pun supaya sementara menunggu datangnya yang pusaka dapat dunia kita itu je sementara menunggu yang pusaka datang ambil itu yang kita dekat itu orang itu je kau nak menunggu ada pusaka kan sementara kau menunggu ada pusaka kau ambil dan harga kita buat
Hubungan tak baik, you kena cari orang. Tak jumpa, you tanya orang. Adakah kawan kau yang ada salah ni? Ada apa? Tanya. Bila ada dia, adik saya seorang lagi. Adik saya seorang lagi. Kisah dia. Dia berkahwin. Apa dah? Belum tengah lah. Ada awak ni. Aku dah duduk ke bawah. Kamu tangguh yang ni belum tengah ada. Kamu tukar surat kamu ada. Saya tenang korang surat. Kawan-kawan. Surat apa? Seminar apa hari ni pun. Saya buat seminar apa hari ni. Nak pergi mana dia pun tak tahu. Buatlah. Lebih ni dia yang dia dikumpah. Kita baca hadis tadi kan. Adik saya ni dia pergi. Dia bukan. Saya pun pergi hantar lah. Dekat Kedah. Saya pergi. Saya pun sebagai seorang abang saya tanya dia. Kau ada apa finding tak? Tu orang insurans kan? Back finding yang benda pula. Tak ada. Aku tengok. Kau ni. Orang ni. Macam mana kau tahu? Piramli tu genius. Itu cerita ibu mertua. Kan spek dia tu spek. Spek tajam kan? Kau tanya awak tu. Benih pekai. Kau tanya dia. Tak cek dulu. Nak cek apa je. Tak tahu. Dah, ni okey. Tak, jangan kacau pun. Saya tanya dia, saya kata kau betul tak? Dia tahu ke kamu tak tahu? Dia dah the best. Saya cakap ke dia for the best. Dia kahwin. Memang betul, memang salah. Sampai ke bini dia pun kalah. Lalu tu cerita dia, benar, aduh. Marah pula. Tapi dapat juga anak kurang. Tahu lah jadi macam mana kan. Dapat anak juga perempuan. Tapi dalam hati saya bila dapat anak, turunkan sikit dia punya level marah-marah ni kan. Dah dapat anak, orang kata pelengkap kasih sayang, betul? Tak juga. Dalam juga. Macam adik saya pun ada lagi. Dia nak kahwin baru lah ke? Nak kahwin baru dia tanya saya tak. Tak. Jumpa je. Tak pernah jumpa baru. Ada apa tu saya? Oh, pernah tunjuk dengan aku kan? Okey. Saya pun pergi lah. Saya jumpa dengan dia. Dengan girlfriend baru lah. Baru-baru nak berputik lah. Saya pendapat saya ni. Kata orang yang ni kau cakap tak? Makan cikok tahu makan cikok? Tak tahu. Makan cikok tahu? Dia memang tak boleh kontrol lah. Macam tu. Bukan lawan dia lah. Kau kalah lagi. Dekat dia orang ini poket kau kering lah. Dia macam tu. Mana kau tahu? Aku ada mata dah. Kalau pergi ke FCC tu, mungkin dah masuk LV lah, dah masuk Gucci lah, dengan mahal. Saya dah cakap dah. Betul kata kau. Tak jadi. Kawan ke? Kawan boleh. Kau kawan je lah. Jangan jadi kita lah. Pening ni. Jumpa lain pula. Jumpa yang lain, dia boleh. Bang, jumpa yang keluar baru lah. Adik saya ni handsome tinggi semua kan betul tu. Tak macam pada orang lain. Yang jadi. So dia panggil, dia tunjuk yang baru. Yang baru saya pun tengok, saya kata saya macam mana kan? Saya kata yang ini kalau kau picit sikit dia menangis. Ini kau tegur ni mesti menangis. Rasa mata ni, tak putih air mata. Tahu kan dia memang dia menangis dia.
Dia tak ada bohong. Tengok memang betul. Sekarang dia kahwin alhamdulillah. So baru ni dia ada beli rumah. Adik saya ni dia ikut lain macam silat. Walaupun dia kena minta agak. Aku dah beli rumah baru ni. Kata baru. Oh, okey. Macam mana? Betul aja lah. Saya pun pergi. Tu dah tempat COVID. Dia pergi dia mana tadi. Awak punya berapa beli? 400,000 macam tu lah. Jangan agak. Oh, okey. Ni kalau kau mati, mana campur punya dia? Ayah bini saya tanya kat saya tanya dengan dia. Sebab saya dah hilang jahil kan, saya dah tahu dia jahil lagi kan. Walau aku tak jahil tu. Saya kata kalau kau mati, rumah ni tak punya. Kau ni kalau kau orang lain kena tanya. Aku tanya ni masalah kau. Pasal apa kau cakap masalah? Kau ingat anak kau yang lama? Ini lama punya anak lah. Pasal anak kau yang dulu nak memimpin kau tak akan hilang. Walaupun mak dia kahwin baru, dia tetap nak memimpin kau. Anak kau ada hak marahin dalam rumah ni. So bini kau yang galak itu akan datang pada rumah ini jumpa bini kau yang baik. Bini kau yang puteri air mata ni nak lawan kau dengan yang garang tu. Dia tolong sebab dia dah tak ada hak. Tapi dia akan tolong anak dia tuntut bahagian dia. Tu kau nak buat macam mana? Kau ada duit tu bagi bini kau untuk bayar bahagian anak kau tu. Ada je. Dia nak buat tu. Jadi kan kau ambil dah air kat kampung buat kan. Dapat lagi saya. Kalau you kata nak ambil nak apa, kau tak datang. Ambil ada buat apa? Ada ambil je lah. Bila RM1,000, RM1,000 kau buat apa? Ambil je lah. Aku nak qualify ni, Paris ni, ambil lah. Dia tengok orang macam tu. Ada orang macam tu. Ada ejen-ejen kau saya cantik. Dia ambil satu kursi tak? Pasal apa? Saya nak qualify satu je. Saya qualify lah. Oh tu you lah, bukan saya. Betul. Kita selesaikan masalah. Sebab saya tahu dia ada masalah. Dan saya berapa tahu kat dia kahwin baru pula lagi satu. Tang-tangsinya dulu puteri air mata. Itu sudah kahwin lagi satu. Saya kena close lagi satu close. Kau menambahkan beban dan dalam masa yang sama kau kena tambahkan beban. Jangan lagi dia bertanggungjawab. Kalau nak tambah, kalau problem, tak larang sebab kamu macam kau. Sekurang-kurangnya, kita bersih. Betul kan? So, kalau kawan-kawan anda kat luar, kadang perceraian kat Malaysia ni banyak tinggi bawah. Ramai orang kahwin, bercerai dah kahwin. Kahwin, bercerai, kahwin. Adik saya, kahwin, cerai, kahwin. Saya tak. Saya kahwin. Makin kat luar banyak masalah. Kita bawa solution. Kita bawa solution. Betul. Dia orang itu yang kena faham yang tak kampung ni adalah penyelesaian masalah ni. Itu aja. Kalau dia orang tak faham yang dia dalam masalah sebenarnya. Kita sedarkan dia orang. Yang ini masalah kau, bukan masalah aku. Aku cuma bantu kau selesaikan. Okay? Alright? So yang ni, orang-orang ayat satu lagi keluar. Ni, saya pun ada adik yang kahwin di rumah. Sebab ayat saya pun kami ni. Saya tak kahwin ke saya? Saya pun kamu orang abang pun lah. Okey ke? Ayat saya yang mak lagi tak sebelah. Dia kahwin dengan
Sarawak punya Chinese. So dia jadi Muslim, mak ayah dia tetap tak nak keluar. Maksudnya mak ayah dia Buddhis. So kalau anak dia yang dah kahwin dengan Chinese meninggal dulu, mak ayah dia tak dapat apa sebab tak boleh nak agama. So penyelesaian dia lagi kena sama dia buat wasiat kalau dia ada harta. Dia tak boleh wasiatkan harta hakim kepada mak ayah tu. Dia nak wasiatkan harta hakim kepada mak saya. Mana boleh keluar harta saya? Dia kena wasiatkan harta dia lah, betul? So, kalau dia tak ada harta, dia ambil lah dekat punipan mak ayah dia. So kawan-kawan yang agak luar, especially orang-orang Sarawak, dia ada pelbagai agama dalam situ. Ada mak ayah yang Islam, anak tak Islam pun ada. Saya jumpa satu customer ni, masa tu saya follow agent saya yang meninggal. Dia nak perlu satu mu'alaf. Dia cerita, dia kata, saya nak bagi harta ke anak-anak saya, tapi harta saya dah cakap bank, saya ada buka hotel bajet. So saya tak boleh nak bagi. Anak saya Buddhis, saya Islam, saya kahwin dengan Muslim. Dia tak convert. So, bagaimana saya nak bagi harta pada anak-anak saya sedangkan berlainan agama. Penyelesaian dia, kita tanya dia, berapa harta nak bagi kepada anak-anak? Dia kata sejuta lah. Bang, sejuta lah. Saya kata, dia bagi tahu terus. Hampir tak kapal, ibah pada budak-budak tu. Anak-anak pun dah besar, tak payah pakai penjaga dan sebagainya. Itu pun tak dapat dia. Oh ya, macam tu senang je. Ya. The best solution is so dia tu ambil 2 juta. Ibah 50% anak pertama, 50% anak settle. So banyak orang kat luar sana yang perlukan solution kita kerana masalah mereka yang tersendiri. Okay? So mu'alaf ni yang kita pernah present satu grup Chinese. Dia bawa wali mu'alaf, tumpuk di mu'alaf. Sebab kawan-kawan dia dulu yang mana yang kahwin dengan orang Muslim, jadi Muslim. So dia duduk kan, dan cerita lah, cerita dia bawa kahwin kata, saya convert tapi saya tak belajar agama. Saya convert saja je. Saya tak tahu yang saya cuma bahagiannya 1/8. Sikitnya saya je. Kalau sebagai seorang isteri nampak sikit lah tuan. Tapi kalau sebagai seorang ibu mungkin dapat banyak sikit. Betul lah dia cakap. Sebab orang perempuan kena ingat jangan ingat tu sebagai seorang isteri je, ibu seorang ibu. One day you akan dapat sebagai seorang ibu ataupun you akan dapat sebagai seorang ibu. Cuma kalau nyebut malu, you dapat sikit lagi lah. 1/16, 1/24 ataupun 1/30. Tengoklah rezeki masing-masing. Saya pun tak tahu, saya jual bukan lagi, saya tak tahu. Kan, tiba-tiba ada orang minat dan saya minat dengan dia, sama-sama jatuh hati. Kita pandang pertama, mana lah tahu. Kan? Terutama macam sekarang, pergi Riyadh, pergi Tenka, pergi Takaful Ikhlas, pergi Zurich, semua kami dia pergi, mana tahu tiba-tiba. Kan? Oh. Anak saya sibuk nak kahwin, tidak duit dengan saya. Daripada aku belanja orang banyak, saya 14 kahwin. Kan? Pada belanja dengan dia, saya belanja dengan itu. Bos. Tinggal lagi tu. Alright, so ini akan yang pressure lah untuk anda apabila kita tidak optimis dia. Balik you balik, you tak lupa. Sekarang ni ingat lah tengok saya ingat balik. Kan? Boleh tengok dah lain. Okay, ini masalah kita ada sakit. Bukan ada baris, poligami atau pisah. Siapa sini? Tak ada. Hari tu saya jumpa seorang yang angkat tangan. Ada tak? Tak ada Semua ada pasangan lah Okay, tunggal Kalau orang cakap kawan ada kalau dia ambil akan full, anak dia masih bawah umur, jangan jumpa pada budak. Sebab suami dia boleh datang untuk menuntut. Sebab husband dia masih lagi berhak atas anak dia. Ya. So kalau hubungan dengan bekas suami itu tak berapa bagus dan suami ini tak bertanggungjawab, jangan letak nama orang yang kecil. Kakak ke, adik ke, mak bapak ke, supaya dia yang menjaga amanah tu. Kalau tidak nanti husband datang,
Ataupun isteri datang, orang datang tu sama lah. Kalau you bapa tunggal kan. Isteri datang, boleh tuntut untuk anak. Kalau dia tak bagi anak, kita mana tahu. Ya? Sebab bila dah bercerai ni, banyak benda berita. Kita tak? Tu hati-hati. Daripada niat nak bagi, siapa dia nak angkat lagi? Ada? Ada. Sibuk. Anak angkat. Apa isu anak angkat? Satu, dia tak ada hak dalam harta bapa angkat. Kata. Yang keduanya, dia penyeri keluarga. Apabila dia ada anak betul nanti, bila dah besar, bila ayah mati, anak angkat ni, kalau tak diberi langsung wasiat dan sebagainya, kesianlah kat dia. Sebab anak dia yang betul nanti, belum tentu lah yang jaga kebajikan anak angkat tadi. Alang kau anak penuh. Aku anak betul. Kau tak ada bahagian ya, kau jangan tengok lah. Ini harga ayah aku tau. Ayah kau tak mana. Kita tak tahu. Anything happen dengan TV dan tunjuk tu. Kalau kawan-kawan kita yang ada anak angkat, bagi tahu dia. Tak tahu lah. Bagi kepada anak dia yang angkat tadi. Sama ada bagi kepada siapa-siapa yang berjaya untuk salurkan kepada anak angkat ataupun dah besar, bagi kepada anak. Kesian pun, masa dia kecil dia penyeri hidup. Apabila dia besar, kita dah ada anak sendiri, kita lupakan. Bini angkat. Tak ada main angkat. Okay. Bagaimana dengan golongan T20, kawan dan rakan dia? Tuan-tuan dan perempuan, orang T20 ni, dia dah kekalkan taraf hidup. Ya, lagi banyak harta dia, lagi banyak yang dia gunakan untuk penyelesaian harta tertentu dekat tunai. Kalau harta dia berbilion, you bayangkanlah berapa lawyer fee. Dia nak pakai cash je. Orang kaya ni dah kena ikut. Dia lagi bergila. So kita tunjukkan yang penyelesaian harta tertentu untuk bayar lawyer ni kita guna ketenangan kampung. Macam saya kata tadi lah, berapa sangat dibayarkan 2 juta? Dia kena tunjuk some calculation sikit. Total you bayar ni je, tapi value you bila tak ada, tu tak apa. Mana ada satu investment yang bayar sikit dapat banyak. Lepas dia lagi orang T20 yang kawan, dia mungkin harta ada nama syarikat. Harta ada nama syarikat, kereta, rumah dan sebagainya, kekal nama syarikat, bukan harta syarikat. Dia tak mengadir kepada waris-waris sebab itu harta syarikat. Jadi dia tak nama syarikat sebab nak mengelakkan cukai. Tapi tanpa sedar yang dia boleh menyebabkan harta itu tak mengalir nama kepada anak-anak dan juga isteri. Kalau harta tu apa ni? Tak lagi ada harta ni. Perniagaan enterprise. Orang Melayu kita suka berniaga enterprise kan? Macam contoh Hakim Enterprise. Niaga itu Dr. Bida putih. Supply putih. Kan? Supply putih banyak orang mati dia. Kan? Saya mati. Bini tak tahu apa. Hakim Enterprise gulung tiga lah tutup. Sebab enterprise dia mati sekali dengan tuan dia. Hutang Dr. Bida ingat. Jelas. Kalau RM50 halal lah. Kalau RM50, RM100, itu putih sudah jual, putih. Tak mana tak tahu. Datuk Wida boleh sita harta saya, tak boleh dijaga sebab nak selesaikan hutang dia. Sebab hutang kena nombor 2 tempat tak jenazah. Betul. So harta saya tak boleh diagihkan selagi tak selesai. Datuk Wida punya hutang. Sebab harta enterprise. Kalau harta senyap berat, dia pergi kepada senyap berat kan. Dia boleh minta dengan company. Tak ada masalah. Tapi masalah dia pula, kalau nama harga tak nama syarikat, tak mengalir pula kepada anak-anak dan isteri. So dia punya masalah tersendiri. Ya? Jadi kat situ kita kena bincang. Kalau dengan company ni banyak kena berbincang. Dan dia orang kena banyak beritahu supaya solution yang kita bagi tu tepat selesaikan masalah. Alright, okay. So, ini soalan yang pasti ditanya oleh prospek. Boleh ke sebutkan nama? Boleh. Hantar juga, Nama siapa pun boleh. Macam mana 35 bawah umur? Ini penyelesaian dia juga.
Mal dia bolehkan hibah tak boleh cabar tak boleh sebab dia dah ada Islam dah api. Kalau bayar mau hibah sampai ke tangan bukan kau yang ambil. Ya, dia punya sayang dia Nanti balik dibaca lah. Dia bagi. Suami tak minat ambil kapur tapi isteri kasi pun tu. Macam ni. Tu bini bayar lah kan. Ada saya jumpa dekat satu seminar kita bawa customer kita bawa prospek saya dengan Haji bertau ada kakak kan okey saya nak tanya satu soalan ya kak saya ni rasa memang perlu sangat suami saya ni tak kapur tapi suami saya garang saya takut tak kapur dia hui katanya cuma saya takut suami saya ni tapi saya takut dia mati sebab dia takut dia tinggalkan saya dia tahulah suami dia kan saya pun tanya hakim kali mengawal boleh dia pun jawab dia kata boleh awak sign saja awak bayar bulan-bulan doa mati cepat tak ada lah bayar doa sebab kan you boleh ambil bayarlah suruh bayarlah untuk dia boleh cuma jangan ajar dia buka awak punya apa tu hotel nanti kan dia tahu pula aku pula ambil polisi ni aku tak boleh ambil katanya kan tapi isteri dia kena bayar untuk okey alright ada lagi bolehkah kita namakan masjid tapi tak boleh macam saya buat tu dulu saya sign tapi yang kedua untuk yayasan keluarga saya bagi adik saya sebagai penerima dan dia bukan dalam akaun saya juga okey saya boleh yang angkat macam tu boleh dalam kalah melibatkan angkat juga kalau tiba mati serentak ini selalu orang tadi macam mana kan tiba-tiba kata mati serentak pun DJ mati tak ada berkumpulan tak ada DJ mati individu dan dalam tu ada tulis waktu dia kalau MH17 kan MH17 ni dia kategori special selalunya dia akan buat yang mana yang tua mati dahulu dia dulu okey kalau accident lalu pegawai penyiasat dan doktor akan tulis dia tengok macam mana melanggar tu accident angle mana kena duduk apa semua dia akan sebab masa datang tu tengok dah mati dah dua orang tak tahu penerima hibah mati dulu ke ataupun pemberi hibah mati dul ke tidak kan tak tahu dah perlu kan jadi dul bangun pindah ke bangun kan dul jadi dia akan decide lah kalau penerima hibah mati dulu pusaka pada pemberi hibah kalau nak penerima hibah mati kemudian harta pusaka penerima kalau penerima hibah mati dulu terbatallah hibah tu sebab dia dah mati dulu tu harta pusaka sebab punya polisi lah kalau nak penerima hibah tu mati kemudian then akan jadi harta pusaka pada penerima hibah sebab dia mati ok alright banyak harta pusaka tinggalkan dalam bentuk bukan tunai kan so kita perlukan wang tunai bagi tahu kat kawan-kawan kita banyakkan wang tunai sebab wang tunai yang banyak membantu keluarga kita teruskan kalau anda tengok kat ni kita terkejut dengar orang mati tapi orang mati dah begitu juga kita pun macam tu juga macam apa tu kau tolong lagi kan mati lah kita tak terkejut orang yang dia penting tu ngau je boom meletup tak terkejut terkejut ini ustaz cakap kat saya bawa je saya tunjuk aja kayu ustaz cakap so apa lagi macam itu melakukan pada yang itu tapi melakukan pada yang tak bukan itu hitam ok orang rumah saya takut mati saya pun takut mati saya banyak dosa betul tapi kita takut kalau nak hidup hitam sebab banyak harapan letak jadi saya gantikan dengan takaful hibah sebagai tanda kasih sayang walaupun saya telah melupakan hatinya tapi saya tetap sayang inilah yang
Dan kita ikhtikan kita kena hidup yang berkualiti. Walaupun suami tak ada, isteri mampu lagi, baru kita minum. Cuba dapat pakai itu. Cuba tak ada ni, you ni akan senyum ke? Umurang tu je, bos. Jadi tugas kita cukup mundi tuan-tuan dan puan. Teruskan kejayaan ni. Buat betul-betul. All the best kepada anda semua. Sebab kita dah hampir. Tolong. Puan dan sebagainya, jangan buat. InsyaAllah saya mampu dulu, saya akan duduk. Cuma kalau saya tak jawab, mungkin saya tengah bercakap dan sebagainya. Saya akan reply nanti dah. Okay? Alright? So all the best. Terima kasih tuan-tuan. Anak-anak semua. Nanti Allah bekal dekat Allah semua.